أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Maksudnya, jika Allah Ta'ala menimpa ke atas kamu dengan apa-apa bala, bencana, tidak ada sesiapa pun boleh menghapuskannya ataupun menghalangnya kecuali Allah Ta'ala sahaja. Dan jika Allah Ta'ala mengkehendaki ke atas kamu memperoleh sesuatu kebaikan, mendapat kebaikan, juga tidak ada sesiapa yang boleh menghalang limpah kurnia Allah Ta'ala tersebut. Allah Ta'ala melimpahkan kurnianya kepada sesiapa yang dia kehendaki daripada kalangan hamba-hambanya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Yunus ayat 107. InsyaAllah hari ini kita akan sebut berkenaan dengan tanda-tanda akhir zaman lah. Antara tanda akhir zaman, terutamanya berkaitan dengan wabak. Sebab tanda ni banyak akhir zaman ni. Di antara alamat an-nubuwah, di antara tanda-tanda kenabian, dalail sidqin nabi, bukti hujah benarnya risalah Nabi SAW. Di antara tanda dan juga hujahnya ialah penceritaan yang Nabi SAW beritahu berkenaan dengan perkara-perkara akhir zaman. Banyak diceritakan berkenaan dengan fitnah-fitnah, ujian akhir zaman, peperangan-peperangan, dan juga tanda-tanda kiamat, tanda-tanda besar maupun tanda-tanda kecil kiamat. Itu adalah alamat, tanda kenabian dan juga bukti kebenaran risalah Nabi SAW. Kerana benda tersebut membuktikan betul-betul bahawasanya risalah yang Nabi SAW bawa ni benar. Sebab ada yang telah berlaku dan ada yang berterusan masih berlaku dan ada yang akan berlaku. Jadi zaman Nabi SAW sendiri sudah berlaku. Contoh yang masyhur, iaitu Nabi SAW telah memberitahu Rom akan menang ke atas Parsi, di mana pada masa tersebut Rom baru sahaja dikalahkan oleh Parsi. Jadi orang macam tak percayalah, tak boleh menang dah Rom ni. Tapi Nabi memberitahu Rom akan menang. Turun ayat Quran menceritakan perkara tersebut, dan benar-benar berlaku. Selepas pada itu Rom betul-betul berjaya mengalahkan Parsi. Itu yang telah berlaku, dan berteruslah berlaku apa yang Nabi SAW khabarkan kepada kita sehingga hari kita pada hari ini, sehingga ke hari ini. Banyak yang telah disebutkan akan berlaku, betul-betul berlaku. Jadi apa lagi? Perkara-perkara yang belum berlaku lagi, maka kita kena yakin sudah pasti perkara tersebut benar-benar akan berlaku. Terutamanya berkaitan dengan kiamat lah. Dan di antara cerita pengkhabaran yang Nabi SAW beritahu kepada kita berkenaan dengan perkara di akhir zaman ni ialah intisyarul maut, tersebarnya kematian. Maksudnya banyak berlaku kematian di akhir zaman ni. Banyak berlaku kematian secara mendadak, secara mengejut, dengan pelbagai sebab berlaku ni. Antaranya gempa bumi, bala bencana, wabak-wabak dan juga peperangan-peperangan yang besar. Jadi banyak sebab lah yang menyebabkan berlaku kematian. Adapun wabak, mati dengan sebab pelbagai wabak yang berlaku, disebut di dalam hadis yang menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat ni. Iaitu di dalam hadis Auf Ibn Malik radhiyallahu anhu, qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min adamin faqala u'dud sittan baina yaday as-sa'ah mauti thumma fathu baitil maqdisi thumma mutanun ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam
thumma istifadatul mal hatta yu'ta ar-rajulu 100 dinarin fayadhallu sakhitan thumma fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu thumma hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfari fayaghdiruna fayatunakum tahta 80 ghayatan tahta kulli ghayatin 12,000 rawahu al-Bukhari. Di dalam hadis Auf bin Malik, beliau berkata, aku mendatangi Nabi SAW ketika peperangan Tabuk. Baginda berada di dalam kemah yang dibuat daripada kulit. Dan dia berkata, Nabi SAW bersabda, hitunglah 6 perkara yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Akan berlaku 6 perkara ni. Jadi 6 perkara ni akan berlaku sebagai tanda-tanda dia. Yang pertama Nabi sebut mauti, kematian aku. Jadi kewafatan Nabi SAW adalah tanda bahawasanya kita ni sudah berada di akhir zaman dah. Yang kedua disebut pembebasan Baitul Maqdis, pembukaan Baitul Maqdis. Riwayat lain ada sebut pemakmuran Baitul Maqdis. Yang ketiga, ni yang kita nak ambil ni, iaitu kematian. Mutan ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam. Kematian yang menyerang kamu seperti penyakit yang menyerang kambing. Kemudian disebut lagi tanda-tanda lain seperti melimpahnya harta benda, sehingga bila diberi duit yang banyak pada seorang lelaki pun dia merasa marah. Kemudian timbul fitnah yang masuk setiap rumah orang Arab, iaitu rumah orang Islam. Dan terakhir sekali disebut akan berlaku perjanjian di antara kita dengan bangsa kulit kuning. Disebut, ada yang sebut Rom. Kemudian mereka mengkhianat dan mendatangi kamu di bawah 80 panji-panji peperangan. Di setiap panji pula ada 12,000 tentera. Dalam hadis ini disebut akhir zaman akan berlaku kematian yang ramai, penyakit. Jadi tanda-tanda juga. Qadhi Iyad berkata, mutan ini nama bagi ta'un dan juga al-maut, kematian. Ibn Athir berkata mutan adalah al-mautul kathirul wuqu', kematian yang banyak. Ada yang baca mautan, ada baca mawatan, ada pelbagai. Yang pentingnya ia merujuk kepada kematian yang berlaku di akhir zaman ni. Banyak berlaku kematian. Jadi disebut banyak berlaku kematian di kalangan umat Islam ni melalui pembunuhan dan juga wabak, peperangan dan juga wabak. Di dalam hadis lain ada disebut fana'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un. Musnah umat aku ini dengan pembunuhan dan juga ta'un, penyakit, wabak. Syekh Mustafa Adawi ditanya berkenaan dengan hadis tanda-tanda kiamat tadilah. Sebab disebut akhir zaman ni berlaku kematian, penyakit yang menyerang kita. Dia orang tanya, adakah corona ni masuk dalam hadis tersebut? Mudah dia jawab sepatah saja, wallahu a'lam dia. Dan di dalam hadis lain disebut kejahatan lah, keburukan, kemaksiatan ni adalah sebab kepada wabak. Di dalam hadis lain ada disebut akhir zaman ni juga banyak berlaku maksiat, banyak berlaku kejahatan, keburukan di dalam kalangan manusia. Jadi benda-benda tersebut juga menyebabkan berlaku wabak. Seperti dalam hadis, lam tazharil fahishatu fi qaumi qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidak berlaku kejahatan, keburukan pada sesuatu kaum sehingga mereka buat secara terang-terangan. Jadi biasa benda-benda tu, boleh buat secara terbuka. Tak ada rasa nak tutup-tutup dah. Tak ada malu, tak ada takut-takut dah. Melainkan akan merebak dalam kalangan mereka wabak ta'un, serta penyakit-penyakit yang tidak pernah muncul dalam kalangan sebelum tu. Tak pernah berlaku penyakit-penyakit tersebut, muncul pula kemudiannya. Ibn Abbas berkata tidak berlaku, tidak zahir
perkara-perkara yang melampau di dalam satu kaum, kecuali akan zahir, akan berlaku pada mereka al-mautan, iaitu wabak dan juga qatl, pembunuhan. Yang mana dua perkara ni banyak berlaku di akhir zaman. Kita fokus pada wabak ni lah, sebab sekarang ni kita kata sesuai dengan zaman kita ni. Jadi satu tanda yang besar, kita kata berlaku wabak. Memang sekarang ni ada wabak yang kita sedang hadapi. Dan tanda-tanda lain tu adalah juga antaranya yang disebut sini paling banyaknya wabak dan juga peperangan, pembunuhan. Peperangan juga masih berlaku pada kita, cuma tidak seperti wabak lah, sebab wabak ni kita sendiri rasa, satu dunia rasa. Peperangan ni mungkin tempat-tempat tertentu sahaja. Dan juga orang yang ambil tahu berita, kalau duduk tak ambil tahu pasal apa-apa ni, tak tahu juga. Contohnya sekarang ni peperangan di akhir zaman ni, kita ambil contoh perang besar, perang dunia lah. Perang dunia pertama pun jutaan korban. Kemudian berlaku peperangan dunia kedua, jutaan juga korban. Dan masih berterusan pada hari ini. Kalau kita nak ambil contoh orang Islam sahaja pun banyak. Dulu peperangan di Bosnia, orang Islam dibunuh, nak dihapuskan etnik. Dan terbaru pun berlaku peperangan di Syria, dan terbaru sekali ni Libya, tengah meningkat ni, di Libya. Di Syria, sebab peperangan yang Asad dululah sampai sekarang ni bertahun-tahun dah, masih belum selesai. Di Libya juga daripada dulu lagi, cuma baru nak, kita kata baru nak panas sekarang ni. Adapun ataupun wabak ni, itu kita rasa sebab tempat kita. Kalau kita kata kita tidak terjangkit penyakit pun, tidak terkena wabak pun, kita terkena juga, kita panggil kesan tidak langsung. Itu wabak ni dia menyebabkan kesan kepada seluruh perkara-perkara yang lain. Ekonominya, pergerakan kita lah, cara hidup kita jadi berubah. Tak boleh nak berkumpul. Awal-awal dulu tak boleh nak keluar langsung. Nak pergi sembahyang pun tidak dibenarkan sebab takut-takut. Langkah pencegahan. Dan juga ekonomi jadi merundum. Ramai orang yang terkesan. Ada yang tak ada kerja lah, kita kata. Jadi terputus pendapatan dan sebagainya. Jadi wabak ni perkara yang kita kata dekat sangat dengan kita. Jadi perkara-perkara tu sebenarnya sudah diberitahu lama dah. Dan di sini disebut wabak ni sudah berlaku sejak awal lagi. Di kurun pertama hijrah, 100 tahun hijrah, ada 4 wabak, dia kata. Berlaku 4 tahun, penyakit tahun. Yang pertama berlaku pada tahun ke-6 hijrah. Itu tahun perjanjian Hudaibiyah. Tapi dia kata berlaku di tempat lain. Di negeri Parsi. Selamatlah orang Islam ni. Kemudian yang kedua, tahun yang masyhur, iaitu tahun Amwas, berlaku di Syam, di mana tahun ini telah menyebabkan ramai sahabat meninggal dunia. Antaranya Muaz, Abu Ubaidah, Syurahbil, Al-Fadl sendiri, dan ramailah, disebut 25,000 kematian. Seperti mana disebut dalam Bidayah wan Nihayah. Kemudian tahun yang ketiga disebut tahun Al-Jarif, pada zaman Ibn Zubair, iaitu pada tahun 69 Hijrah. Di sini disebut ramai lah mati. Disebut ramai anak-anak meninggal. Contohnya Anas, mati 83 anak beranak dia. Dan juga sahabat-sahabat lain pun ada juga mati ramai keluarga mereka. Tahun yang keempat, di dalam 100 tahun hijrah pertama, yang terakhir ni, ia berlaku pada tahun 87 hijrah, dinamakan tahun Fatayat. Disebut mati Abdul Malik Ibn Marwan, Khalifah. Juga disebut sebagai tahun Ashraf, kerana mati ramai orang-orang besar, pembesar-pembesar. Itu 100 hijrah pertama, ada 4 berlaku wabak. Kemudian selepas pada tu masih berterusan banyak wabak yang berlaku di Mesir, di Andalus dan sebagainya. Dan zaman dahulu ni dia tak sama dengan zaman kita ni. Bila berlaku wabak ni dia jadi pening sikit, blur, tak tahu nak buat macam mana. Jadi ramai mati. Sehari ni mati 1,000 orang.
dan mudah tersebar. Sekarang ni mudah tersebar sebab perhubungan mudah. Jadi orang ni bergerak ke sana ke sini. Jadi tersebar sebab tu. Tapi dari segi ilmu kita tahu dah penyakit ni tersebar dengan cara sekian. Jadi banyak berlaku kemudiannya. Yang masyhur juga adalah orang panggil Black Death, kematian hitam dulu, iaitu pada abad yang ke-14, sekitar tahun 1300 Masihi ataupun 750 Hijrah macam tu. Ni 75 hingga 200 juta mati. 20 hingga 40% jumlah manusia pada masa tersebut. Disebut oleh ahli sejarah Al-Maqrizi. Kemudian pada tahun 1400 pun berlaku banyak lagi lah. Berlaku juga, cuma tidak semasyhur seperti tahun-tahun yang masyhur tadi. Yang terakhir sekali, kita kata wabak yang paling masyhur adalah Spanish flu, demam Sepanyol. Ni 50 hingga 100 juta nyawa di seluruh dunia. Ni terakhirlah sebab dia berlaku tahun 1918, 1920. Lepas pada tu kita tengok macam ada kata macam loncatan lah di dalam dunia teknologi perubatan ni, sehingga kita dapat kekang, kita dapat jaga dengan elok. Itu pun hak terakhir terbaru berlaku kepada kita ni, COVID ni. Sekarang ni 7 juta dah orang kena kes. Cuma kematiannya 404,000 lah. Kalau semalam 404,000 orang di seluruh dunia sudah meninggal. Tidak sebanyak seperti awal-awal dulu. Ratusan ribu mati. Jadi akhir zaman ni banyak penyakit-penyakit yang kita tidak pernah dengar sebelum ni. Disebut contohnya seperti AIDS, Ebola dan pelbagai lah kita kata. Corona ni pun sudah beberapa kali dah. Dulu SARS, lepas tu MERS-CoV. Kita panggil apa dah? Unta tu. Di Asia Tengah, di negara-negara Arab. Kemudian terakhir ni corona, COVID pula. Jadi semua tu sudah disebut di dalam hadis. Bahawasanya akhir zaman ni akan berlaku seperti ini. Jadi benda-benda ni menjadi bukti, dalil semakin benarnya Islam ni. Dan juga orang Islam pun makin sabar, kita kata. Kita makin yakin betul lah Islam sebut ni. Kita menganut agama Islam ni dan memang betul. Betul Nabi SAW tidak berbohong. Walaupun disebut benda yang tidak ada orang tahu, benda akan berlaku, tapi betul-betul berlaku. Sepatutnya semakin yakinlah orang terhadap agama Islam ni. Okey, daripada wabak-wabak ni kita boleh sebut, kita boleh ambil beberapa ibrah lah, kita boleh ambil beberapa yang kita boleh ambil pengajaran, peringatan daripadanya. Firman Allah Ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 51, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, itu wahai Muhammad, tidak akan menimpa kami, tidak sekali-kali akan menimpa kami kecuali apa-apa yang sudah dituliskan, telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi apa sahaja yang berlaku, semua ni sudah ditakdirkan Allah Ta'ala. Huwa maulana, Allah Ta'ala lah penjaga ataupun penyelamat kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi dengan kepercayaan tersebut, dengan keyakinan tersebut, maka kepada Allah Ta'ala lah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Di dalam hadis Nabi SAW menyebut, Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairan lahu." Nabi SAW bersabda, menakjubkan, kata, ajaib keadaan orang mukmin. Semua urusannya baik, semua keadaan dia akan jadi molek, tidak ada apa masalah bagi dia. Ini tidak berlaku kecuali kepada orang mukmin sahaja. Jika dia mendapat kebaikan, mendapat kesenangan, Allah Ta'ala beri kepada dia nikmat, rezeki, kebaikan, kesenangan, kemurahan, dia akan bersyukur. Bila dia bersyukur, fakana khairan lahu, bagus, satu kebaikan baginya. Dia seorang yang bersyukur, Allah Ta'ala akan syukur pada dia. Wa in asabathu dharra, kalau berlaku pada dia kesusahan, bencana, bala, apa-apa yang dia tidak sukalah, keburukan, sabara, dia akan bersabar. Orang mukmin berlaku bencana, berlaku ujian terhadap dia, dia akan bersabar.
fakana khairan lahu, maka itu adalah baik baginya juga. Jadi orang mukmin ni ajaib keadaannya, Nabi sebut. Berlakulah apa-apa kepada dia pun tidak ada apa-apa masalah bagi dia. Kita kata untung, sepanjang masa untung bagi mereka. Sebab kalau berlaku benda yang baik, dia bersyukur. Dia akan mendapat pahala bersyukur di atas rezeki Allah Ta'ala. Kalau dia dapat keburukan pun, dia akan bersabar. Juga dia akan dapat pahala. Dia akan mendapat kebaikan juga. Jadi apa sahaja berlaku kepada orang mukmin tidak akan menjejaskan dia. Jadi wabak-wabak ni, taun ke apa-apa ke, adalah satu ujian, satu bala daripada Allah Ta'ala, ujian kepada kita. Jadi orang-orang yang mukmin, mereka akan bersabar dan dia akan dikira sebagai pahala yang besar untuk mereka. Dan kalau dia mati, meninggal kerana wabak ni, kana syahadatan lahu. Jadi mati syahid lah, pahala syahid, boleh pahala syahid. Jadi wabak, bencana ataupun apa sahaja ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita hendaklah sedar itu adalah ujian Allah Ta'ala. Kita kena bersabar, dan dengan bersabarnya kita tu akan diberi ganjaran kepada kita. Tidak dapat ganjaran dunia, akan dapat ganjaran di akhirat. Mungkin lepas ni Allah Ta'ala nak beri hikmah kepada kita, nak beri rezeki lain ke, kita tak tahu. Dan kalau tak ada pun, tak dapat rezeki di dunia, kita dapat kebaikan di akhirat, dapat pahala sabar kita tu. Dan di antara pengajaran lain, Nabi SAW ajar apabila berlaku wabak-wabak ni, Nabi ajar kepada kita jangan lari, jangan keluar. Di dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Bila kamu dengar di satu tempat ni berlaku wabak, jangan kamu pergi ke sana. Dan jika berlaku di satu tempat, kamu berada di tempat tersebut, tempat kita berlaku, fala takhruju, jangan keluar, lari daripadanya. Ini Nabi ajar kepada kita. Hari ni kita kenal dengan istilah kuarantin lah. Kita duduk tempat lain, jangan duduk pergi tempat ada wabak. Dan apabila kita duduk tempat kita berlaku wabak, jangan kita pergi tempat yang tidak berlaku lagi. Kita pula bawa perkara tu, bawa penyakit tu berjangkit. Jadi Nabi SAW sudah ajar awal lagi pada kita. Dan itulah yang difahami oleh para sahabat. Umar sendiri disebut bahawasanya Umar ni dia tidak tahu pun hadis tu. Nabi lari-lari ni. Tapi ketika Nabi Umar nak pergi ke Syam, siapa beritahu kepada dia, orang sebut berlaku wabak di tempat dia nak pergi tu. Jadi Umar pun kata baliklah, tak jadi pergi. Sehingga ada sahabat kata, adakah kamu lari daripada takdir Allah Ta'ala? Takdir, lari, takut kena takdir ni. Umar kata kita lari daripada satu takdir kepada takdir yang lain. Lepas pada itulah Abdul Rahman bin Auf sebut, Nabi pernah bersabda, kalau kamu nak pergi satu tempat berlaku wabak di situ, jangan pergi, jangan masuk ke tempat tersebut. Dan disebut Nafi' pernah berlaku pada Nafi' ni. Seorang lelaki nak lari daripada Basrah ketika berlaku ta'un di sana. Jadi dia pun naik hima dia lari. Dan Nafi' rahimahullah ternampak perkara tersebut, dia pun sebutlah, unzuru, tengok dia kata, dia ni lari daripada Allah Ta'ala, lari daripada takdir lah, lari daripada takdir Allah Ta'ala dengan hima, dia kata. Lari dengan hima, lari ke takdir. Dia nak ayat tak boleh lah benda tu, tak payah lari. Ada patut lari dengan hima, ingat dia boleh lari. Dan seterusnya, terakhir disebut wabak-wabak ni, sebab kita sebut tadi, antara sebabnya adalah kejahatan, kemungkaran yang tersebar. Jadi wa'alal ibad an yatubu ilallah. Satu perkara pengajaran yang kita boleh ambil ialah hendaklah kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, menginsafilah, kita kata ambil ibrah. Ujian besar Allah Ta'ala beri ni, kita kena ambil ibrah, ambil pengajaran, insaf, kembali balik. Sebab kita ni biasalah manusia ni kadang-kadang terlupa, kadang-kadang hanyut.
Jadi kita kena bertaubat disebut, dan meninggalkan kezaliman, sama ada dengan maksiat, kemungkaran, kejahatan, keburukan. Tinggalkan kezaliman satu sama lain. Makan harta orang ke, tipu duit orang ke, tipu minta sumbangan, makan duit haram lah. Kerana ma nazala bala illa bi dhanbi, kerana tidak turun bala ni kecuali sebab dosa lah. Berlaku kemungkaran, berlaku benda-benda yang tidak elok ni. Wala rafa'a illa bi taubatin, dan tidak akan terangkat perkara tersebut kecuali dengan taubat. Jadi hendaklah kita sama-sama menginsafi diri, bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Jadi itulah beberapa perkara yang kita boleh ambil. Kesimpulannya, ringkas yang kita sebut, wabak-wabak yang berlaku pada kita ni sudah disebut oleh Nabi SAW sejak sekitar 1500 tahun dahulu. Dan kita dapat melihat kebenarannya apabila satu demi satu wabak besar, kita kata jangkitan besar berlaku pada umat Islam, pada umat manusia lah pada zaman kita pada hari ini. Dan disebut ibrah, pengajaran yang kita boleh ambil. Pertamanya, sebagai orang mukmin, kita hendaklah sentiasa, kita kata cool lah, orang panggil istilah, kena tenang, sentiasa tenang. Apa-apa sahaja yang berlaku, baik ke buruk ke, itu takdir Allah Ta'ala. Semuanya takdir Allah Ta'ala. Nak tengok macam mana kita ni. Kalau beri nikmat, bersyukur, kau lupa diri. Kalau beri ujian ni, sabar ke, ataupun tidak boleh nak kawal diri. Allah Ta'ala nak tengok semua tu. Jadi kalau kita bersabar, bersyukur, Allah Ta'ala akan beri ganjaran kepada kita. Dan juga akhir sekali, benda-benda ni merupakan, kita panggil, peringatan kepada kita supaya kembali kepada Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala pun akan mengangkatlah ujian-ujian ni dengan sebab kita bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala semoga. Jadi cukup setakat itu dululah beberapa perkara yang kita boleh kongsi pada hari ini. Semoga-moga kita semua dapat ambil manfaat dan dapat mengambil istifadah daripada apa yang kita sebut ni. Aku qali hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.